takdir Allah Ta'ala, gua itu batunya terkatuk. Dia tak bawa apa-apa melainkan Ibnu Sina ni dia bawa buah rutab. Dia bawa rutab. Kemudian duduk di situ lama lah sampai rambut dia panjang. Maka dia yakinlah walaupun tak makan, apa yang dia fikir dulu nak hidup kena makan, kalau tak makan mati, semua tu bukan. Maka benarlah adanya pencipta makhluk, pencipta alam ni, iaitu Allah Ta'ala. Maka terus apabila apabila gua tu boleh terbuka dengan takdir Allah Ta'ala, batu tu boleh terbuka, maka dia beriman kepada agama Islam, dan dialah di antara tokoh perubatan yang masyhur di dalam keilmuan Islam. Jadi dulu ni perang di Iraq, maka mereka memusnahkan Barat ni, dia memusnahkan tamadun keilmuan Islam. Ilmu hisab ditukar kepada matematik, ilmu alam ditukar kepada geografi, ilmu sejarah, tarikh ditukar, sehingga kan kita tak kenal tokoh Islam, yang kita kenal tokoh-tokoh Barat. Sedangkan semua tu diambil daripada kitab-kitab Islam, terutamanya di negeri Iraq pada satu ketika dulu. Jadi dia nak rosakkan sesuatu tamadun ini, maka dia kutip kitab-kitab ulama ni, dipetau di dalam sungai Tigris di Iraq. Maka diriwayatkan ketika itu air sungai bertukar menjadi hitam dakwat kitab. Maknanya kitab ni jenuh semua. Maka dipilihlah kitab-kitab yang penting, terutamanya ilmu kedoktoran, ilmu matematik, ilmu geografi, ilmu falak dan seumpamanya. Maka dibawa balik, kaji dan ditukar nama, dan mereka menaikkan tokoh-tokoh mereka dan menggelapkan sehingga kan tokoh-tokoh Islam ni orang tak kenal dah. Dulu ni teruk tamadun Barat ni, dia tak ada, dia jauh. Islam ni dia dah jadi tamadun yang hebat, diterima di seluruh dunia. Maka inilah kajian daripada hukama, orang yang bijak pandai, yang mengatakan sifat basar kita manusia ini, di antaranya diletakkan sifat itu di antara dua orang yang ada di celah kenin telinga, di celah kenin mata kita. Di sini. Di sini. Tu setengah ulama hukama dia kata macam tu. Adapun takrif keduanya, sama dan basar, pada ahlu sunnah wal jamaah, maka bermula sama itu satu kekuatan sifat yang dijadikan dia akan sifat sama itu oleh Allah di dalam dua telinganya. Dan basar itu satu kuah, satu sifat pelihat yang dijadikan dia akan basar itu oleh Allah Ta'ala pada dua mata. Ni takrif yang dipilih oleh ulama, yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah. Sifat basar ada di orang mata, sifat sama ada di orang telinga. Maka hukama dia kaji lagi, dia kaji lagi bagaimana yang dikatakan sama. Satu sifat yang Allah Ta'ala letak, sifat itu Allah Ta'ala buat sifat sama kita di gegendang telinga. Adapun basar, Allah Ta'ala letakkan sifat basar itu di antara orang yang ada di antara kening kita. Setengah kata berbentuk salib, setengah kata berbentuk seperti X ataupun dal yang bertembung. Di antara dal, kedua dal. Itu kajian para ulama. Habis. Jadi pakar bedah ke apa ke semua tu dah ada dah zaman dulu. Ulama-ulama kita telah mengkaji
telah menulis kitab. Bukan sahaja kitab di Iraq, bahkan British masuk ke Malaysia, bawa balik khazanah-khazanah alam Melayu, terutamanya nasab-nasab Raja Melayu ke London. Begitu juga di Singgora. Apabila Ayutthaya serang kerajaan Islam Singgora, Darussalam, iaitu Songkla kita pilih ni, maka Ayutthaya awak balik ke Bangkok. Lepas tu Burma serang Bangkok, Burma menang, maka dia ambil meriam Singgora tu awak balik ke Burma. Kemudian British serang Burma, maka British ambil meriam Singgora itu awak balik ke London. Ini khazanah-khazanah kita, kerih-kerih kita, meriam-meriam kita, terutamanya kitab-kitab kita yang banyak, yang mana kalau kita pergi ke seminar-seminar didedahkan oleh cendekiawan doktor-doktor kita, banyak lagi kitab-kitab alam Melayu kita, terutamanya kitab-kitab tasawuf alam Melayu ini banyak berada di sana. Tu dia nak hapuskan kekuatan kita. Dia tahu kekuatan Islam ni di ruh. Kalau syariat saja, mereka tak takut. Mereka tak takut. Mereka kaji, pasal apa tikam tak masuk, bom tak meletup. Ni orang panggil karamah. Karamah Allah Ta'ala anugerahkan kepada awliya, kepada Rasul, namanya mu'jizat. Maka punca karamah-karamah ini dipekaji. Apa punca dia? Kekuatan kerohanian, zikir, selawat, amalan-amalan hizib. Hak itulah yang mereka takut. Maka kitab-kitab yang macam tu dibawa balik ke London. Maka kita ni menjadi makin lemah, makin lemah, makin lemah, makin lemah. Sedangkan masa British dulu, mereka tak mampu nak memurtadkan seorang pun umat Melayu. Tak mampu. Orang putih pergi ke Fatani buat satu hospital di Yaring, ubat free, di samping untuk mendakwah menjadi Kristian. Seorang pun orang Melayu Fatani tak jadi Kristian. Apa kekuatan dia? Yang pertama, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tutup guru duk ajak sifat 20, ajak tawakal, ajak kepahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka apabila ilmu ni diasingkan ke dalam masyarakat, terkadangnya ada yang tak belajar akidah, terkadang adanya yang tak belajar syariat, terkadangnya tak belajar cara untuk menjaga kerohanian hati. Maka umat Islam menjadi makin lemah, makin lemah, makin lemah, makin lemah. Gitu. Ini adalah kajian yang mereka buat, berjaya mereka memusnahkan tamadun sesuatu bangsa itu. Yang pertama, dia bagi gelap terus sejarah Melayu kita. Dia abang kata Melayu ni lemah, tak erti apa, depa yang meja. Padahal dak. Sebelum British mai, tamadun Kedah dah ada dah. Iaitulah di Lemah Bujang. Sultan Muzaffar 1136 Masihi, 900 tahun dulu tamadun kita dah kuat. Sebelum daripada Sultan Muzaffar Shah, tamadun kita dah hebat. Tu mereka cuba melemahkan kita sehingga kan apa pun kita nampak barat yang hebat. Apa pun kita tengok barat yang hebat. Tu orang dulu kalau boleh pakai topi selok pendek, pakai isak curut, pegang tongkat, megah tak kira, langgah harak. Kalau boleh tiru orang putih tu megah tak kira. Maka pendakwah-pendakwah seperti Syekh Nikmat, sebelum tutup kenali dan seumpamanya, mereka-mereka yang terdahulu mai lapis Syekh Nikmat, dia buat perubahan demi perubahan,
daripada tak tutup aurat kepada tutup aurat, daripada pemikiran sekular kepada kefahaman akidah yang sebenar, maka alhamdulillah. Alhamdulillah. Mela ni nak jadi balik hak zaman dulu, pakai lok pendek pula lah, duk jual kok pekan hari. Anak-anak muda kita duk pakai selok pendek pula. Ni kita kena pakat doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah Taala jaga akidah kita, anak isteri, zuriat-zuriat, sahabat-sahabat kita, semoganya di dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baru balik Kuala Lumpur, pi satu madrasah, kami pi dua madrasah di Al-Jendrami, kemudian di Madrasah Darussalihin. Menitik ayat mata saya. Pasal apa? Kerana kita duk dakwah ni dalam masjid, orang pegang kitab, tapi Ustaz Anwar, Ustaz Khairul ni di Darussalihin di Shah Alam, dia buat pendidikan jaga orang-orang dadah, orang gila, dan orang hak kena santau, kena syihir. Tengah-tengah duduk baca selawat, tengah-tengah duduk baca zikir, nyerit. Dia kata, Ustaz, hak belah ni, tengah ni ais, dadah semua hak tengah ni. Hak belah tu tengok telefon sampai bela bodoh terus. Ada juga, saya terkejut semalam. Tengok telefon sampai otak rosak, sampai jadi bahasa Kedah kata melokok. Dia kata hak belah ni, hak rogol pun ada, hak kes macam-macam lah. Dalam tu saya tak buat keluar lagi, dia tak ramai lagi tu dalam penjara. Kalau buat keluar agresif, tak boleh. Kalau saya tak buat keluar malam ni. Hak sebelah ni apa dia pula Ustaz? Saya tanya, saat-saat maulid, masa orang nak baca istighfar, zikir, selawat tu, ada petugas main ambil buat pi belah nu, ambil buat pi belah nu. Saya tanya, Ustaz tu apa dia pula? Oh, dia kata hak ni orang yang kerasukan, ada saka, syihir. Allahu Akbar. Maka macam mana dia buat depan ni? Dengan